Masa nak semayang subuh ditikam. Bukan terus mati, di balik rumah diubat, 3 hari tu dah sakit dah. Tak boleh dah nak bangun, nak berjalan, tak boleh. Jadi dia dah tahu dah dia nak mati. Maka dalam tempoh 3 hari sakit itu, sahabat-sahabat yang lain ni datang tanya pada Sayyidina Umar, adakah tuan hamba ni sudah sedia maklum tuan hamba ni sakit teruk? Entahkan tuan hamba ni kembali ke rahmatullah, tinggallah kami macam ayam, tidak ada ibu, atau tinggal seperti kambing, tiada ada gembala. Maka kacaulah orang yang tinggal, tak kala tidak ada kepala dan tidak ada pemimpin dan tidak ada pemelihara, dan boleh jadi berbahaya pada akhirnya. Barangkali bergaduh orang ini mau jadi kepala, atau orang ini mau jadi kepala hingga berbunuh-bunuhan sesama orang Islam. Apalah kiranya tuan hamba jadikan seseorang yang siapa-siapa yang tuan hamba nampak yang patut menjadi khalifah Rasulullah, bolehlah tuan hamba wasiatkan dan angkatkan dia menjadi daripada masa hidup tuan hamba. Kerana kalau tuan hamba meletakkan sesiapa menjadi khalifah, tiada siapa boleh menarik diri daripada menurut dan mendengar apa perintah khalifah yang tuan hamba letakkan itu. Jadi orang yang datang ziarah ni tanya kepada Sayyidina Umar yang sedang sakit akibat ditikam. Kata mereka, tuan, lantiklah seorang orang yang boleh dijadikan khalifah. Maklum sajalah, tuan ni pun kami nampak tak apa nak sihat lah. Kalau tak dilantik siap-siap, kami takut nanti akan bergaduh kerana berebut kuasa, akan bergaduh kerana nak jadi kepala. Dan bila dah tak ada kepala, negara kita berbahaya. Kalau tuan dah lantik siap-siap, tak ada siapalah yang berani bantah. Sebab ini perlantikan daripada Umar Al-Khattab. Bila dikata begitu kepada Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar menjawab, adalah perkara menjadikan khalifah sebelum mati itu, sebelum mati aku, adalah harus pada syarak. Jika aku jadikan khalifah itu siapa-siapa yang aku nampak patut menjadi khalifah, kerana sesungguhnya orang yang lebih baik daripada aku ada memperbuat demikian, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah pada Rasulullah, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar sakit mau mati, telah diangkatnya aku menjadi khalifah Rasulullah, menggantinya selepas daripada matinya. Maka jikalau aku membuat sepertinya, tiadalah aku mengerjakan bid'ah. Jawab Sayyidina Umar, aku boleh lantik siapa-siapa di kalangan kamu yang aku nampak layak untuk menjadi khalifah. Sebab sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar menamakan aku sebagai khalifah. Maknanya kalau aku buat, tidaklah aku dipanggil sebagai bid'ah, sebab diperbuat oleh sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabat khalifah Rasulullah, maka perbuatan itu walaupun Nabi tidak buat, tidaklah dipanggil sebagai bid'ah. Jadi janganlah kita kata semayang tarawih 20 rakaat itu bid'ah. Janganlah kita kata kunut selepas subuh itu bid'ah, sebab ianya diperbuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di sini dalilnya. Kata Sayyidina Umar, kalau aku lantik pengganti aku pun, aku tidak dikira sebagai bid'ah, sebab Abu Bakar yang buat. Aku ni menjadi khalifah sebab Abu Bakar yang lantik aku sebelum Abu Bakar mati. Jadi tidaklah pernah dipanggil sebagai bid'ah. Baik, kalau aku tidak mau lantik, aku mati saja-saja, aku tak mau lantik pengganti aku sementara aku hidup, adakah salah perbuatan aku? Wa illam astakhlif lam yastakhlif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sekiranya tiada aku membuat seperti Sayyidina Abu Bakar, yakni tiada aku jadikan siapa-siapa menjadi khalifah menggantikan aku, tiadalah juga aku berbuat bid'ah. Dan harus juga yang demikian, kerana Nabi SAW tidak melantik secara terang-terangan siapa-siapa menjadi khalifahnya selepas daripada wafat Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, kalau aku tak mau lantik pun tidak mengapa, sebab Rasulullah pun tidak melantik siapa-siapa menjadi khalifah sebelum Rasulullah wafat.
Jadi di sini kita dapat dua keputusan. Keputusan yang pertama ialah Nabi Muhammad sebelum wafat tidak menamakan siapa-siapa secara khusus menjadi khalifah. Yang kedua, harus siapa-siapa yang menjadi pemimpin menamakan orang yang menjadi ataupun bakal menggantinya selepas dia tidak ada atau selepas dia pencin atau selepas dia letak jawatan, maka harus dia namakan siap-siap. Saya akan letak jawatan 20-20. Pengganti saya ialah ... Hukumnya harus. Tak salah. Jadi dua-duanya itu ada diperbuat. Seorang diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq dan satu lagi diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang kita bacakan ini panjang kisahnya dan hadis ini ialah hadis yang sahih. Baik. Khalifah Rasulullah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adakah menjadi khalifahnya itu diangkat oleh orang Islam atau dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khalifah yang pertama selepas Rasulullah wafat ialah Abu Bakar bin Abu Bakar Siddiq ataupun namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu an. Dia tidak dipanggil dengan nama Abdullah sebab dia dipanggil dengan Abu Bakar, sebab itu nama yang lebih glamour pada dia. Sebab dia mempunyai anak-anak perempuan, maka dia dipanggil sebagai Abu Bakar, bapa kepada anak-anak perempuan, iaitu Aisyah dan Asma. Jadi orang yang ada anak perempuan dipanggil sebagai Abu Bakar. Kalau tuan-tuan nama Abu Bakar tak ada anak perempuan macam? Taklah, salah. Sebab kita boleh mengambil sempena daripada nama sahabat. Ambil sempena daripada nama sahabat ni, walaupun nama sahabat tu pelik, maka boleh, harus bubuh nama tu. Contohnya namanya ialah orang yang masa muka, bermasa muka, namanya Abbas, maka bolehlah dipanggil Abbas walaupun masa muka. Sebab ada sahabat Nabi namanya Abbas, diambil sempena dengan nama daripada sahabat-sahabat Nabi, hukumnya harus, malah sunat diambil nama, ambil barakah daripada mereka. Baik, katanya adalah menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar itu ialah dengan membai'ah. Membai'ah ni maknanya membuat persetujuan damai, persetiaan, janji setia, mengangkat sumpah sama-sama, bersetujuan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kekuasaan dan yang tidak mempunyai kekuasaan. Seluruh sahabat-sahabat Nabi bersetuju, sama ada yang mempunyai jawatan sebagai exco, ahli mesyuarat kerajaan negeri Madinah, ataupun adun biasa saja. Semuanya bersetuju untuk dilantik menjadi Abu Bakar sebagai khalifah. Sungguh juga tidak ada jadi khalifahnya dengan wasiat Nabi terang-terang, tetapi ada wasiatnya, ada isyaratnya yang Nabi buat. Memang sebelum Nabi wafat, Nabi tak sebut Abu Bakar pengganti aku. Nabi tak sebut, tetapi isyaratnya itu ada. Isyarat yang Abu Bakar ni layak. Masa bila isyarat daripada Nabi ni? Iaitu kata ulama, perbuatan Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar menggantikan tempat Rasulullah sebagai imam sembahyang 5 waktu di masjid. Itulah menunjukkan Sayyidina Abu Bakar lebih dahulu dikemukakan menjadi gantinya selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad tidak menamakan Abu Bakar sebagai khalifah, tapi kita boleh tengok isyarat. Isyaratnya masa Nabi gering, masa Nabi sakit, Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam sembahyang 5 waktu. Mana lebih besar tuan-tuan? Sembahyang ke dunia? Sembahyang ke dunia yang besar? Dunia ke sembahyang? Sembahyanglah besar. Dunia ada apa? Sekali mati dunia ni. Esok lusa matilah kita. Tapi yang kekal